rukun puasa ada dua. Yang pertama niat. Yang kedua menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Ringkas je, dah boleh ingat dah. Ni rukun puasa ada dua ataupun tiga. Sebahagian kita tulis tiga. Yang pertama niat. Yang kedua menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan yang ketiga as-saim, orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa. Antara perkara yang perlu kita fahami dengan cermat, apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu kena fahami dengan cermat. Kalau kita salah faham, ia akan merosakkan puasa kita. Jadi antara perkara yang membatalkan puasa ni adalah apabila masuk sesuatu ain. Ain ni benda yang ada fizikal. Itu masuk ain. Sama ada ia dalam bentuk liquid, cecair, ataupun ia dalam bentuk pepejal. Asalkan dia benda yang ada fizikal. Apa contoh benda yang tak ada fizikal ni? Angin ni. Saya duduk kat sini, saya rasa angin kipas ni, tapi tak nampak. Tak ada ain, pegang pun tak ada kat tangan. Itu dipanggil benda yang tak ada ain. Jadi kalau satu orang bulan puasa, dia buka mulut dia depan kipas sampai kembung perut pun, puasa dia tak batal. Kerana apa? Kerana angin tidak dikira sebagai sesuatu yang ada fizikal. Jadi apabila sesuatu yang ada fizikal masuk ke dalam rongga dalamnya, apa dia? Sesuatu yang ada fizikal, sama ada cecair ataupun pepejal, masuk ke dalam ruang dalam rongganya secara sengaja dan tahu, bukan terpaksa, maka puasa dia batal. Walaupun sedikit, walaupun hanya sebesar biji sawi, walaupun tak kenyang. Di dalam mazhab Imam Syafi'i tak ada syarat. Nak kata batal puasa ni dia telan benda yang kenyang, tak ada. Biji sawi mana kenyang? Ada orang satu peha ayam pun tak kenyang, kan? Jadi kenyang ni tak ada dalam kaedah untuk kata ini batal, tak ada. Dan apabila disebut tadi masuk sesuatu yang ada fizikal di dalam rongga, kita kena tahu pula rongga tu apa. Rongga tu ada berapa dekat tubuh kita. Rongga ni dia ada dalam rongga, dia ada luar rongga. Yang masuk belah dalam tu, kalau luar daripada rongga tak batal. Macam contohnya mulut saya. Mulut, kalau saya masukkan biji sawi tadi dalam mulut, saya kemam, tak telan, tak batal, tapi makruh. Yang batal ni kalau dia masuk ke dalam rongga. Jadi rongga ni disebut sebagai apa? Rongga terbuka. Rongga ni ada dua, satu rongga terbuka, rongga tidak terbuka. Rongga terbuka sahaja yang batal puasa kalau masuk sesuatu. Okey, kita senaraikan. Mata ni adakah dikira sebagai rongga? Tidak dikira sebagai rongga. Walaupun mata ni dia ada rongga, tetapi dari segi bab puasa ni ia tidak dikira sebagai rongga. Maka dibahaskan, satu orang ketika bulan puasa dia pakai celak ataupun dia pakai ubat eye more buat titik mata, adakah puasa dia batal? Kalau kita perhatikan, kalau kita pakai celak, orang biasa pakai celak, dia akan perasan celak tu akan turun sampai kat sini. Bukti dia, nanti kalau dia ludah, air ludah dia warna hitam, warna celak. Dia pakai kat sini tapi air dia warna hitam, menunjukkan apa? Celak tu dia masuk, kan, sampai kat sini. Pun begitu, puasa dia tak batal, kerana mata tidak dikira sebagai rongga terbuka. Hukumnya pakai celak, pakai air more ke, kalau tak ada hajat lah, hukumnya adalah makruh.
hukumnya adalah makruh. Kalau dipakai juga tak batal, hukumnya makruh. Kemudian telinga, dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua pendapat. Adakah memasukkan sesuatu ke dalam telinga ini membatalkan puasa? Ada dua pendapat. Pendapat yang muktamadnya batal puasa. Jadi kalau kita masukkan ubat dalam telinga, maka membatalkan puasa. Jadi dalam telinga ni, apa maksud dalam telinga? Kalau saya masukkan jari kelingking saya macam ni bulan puasa, tak batal. Sebab jari kelingking ni dia tak boleh masuk sampai dalam telinga. Rongga dalam tu dia tak boleh masuk, sebab dia besar. Jadi tak batal. Dalam telinga ni, kalau kita pergi kat telinga satu orang, kita tengok, yang belakang daripada yang kita nampak tu, ruang rongga gua tu lah, gua ke dalam telinga tu. Telinga ni kan dia ada luar, dia ada dalam. Yang dalam tu, yang ada kawasan lubang, itu dipanggil dalam telinga. Jadi kalau sampai masuk ke dalam tu, batal. Sebab itu ketika berpuasa tak boleh menyelam. Tak boleh mandi secara menyelam. Mandi kolam, mandilah sungai ke apa, laut ke. Kerana kebiasaannya, kalau dia mandi menyelam macam tu, air akan masuk ke dalam telinga. Maka bila air masuk ke dalam telinga, akibat perbuatan dia yang punya pasal. Kalau dia tak menyelam, tak masuk. Dia boleh je mandi pakai shower. Dah kenapa bulan puasa nak pergi menyelam pula? Maka oleh kerana dia yang mengakibatkan air itu masuk, maka puasa dia batal. Okey? Puasa dia batal. Kemudian kita pergi kepada hidung pula. Hidung ni yang kita boleh pegang ni, ini dipanggil batang hidung. Ini batang hidung. Yang ini lubang hidung. Kalau jari masuk kat lubang hidung, tak batal. Ini masih dipanggil luar. Lubang ni, lubang yang dekat batang hidung ni, ataupun dekat apa tah bahasa Melayu dia yang lembek ni, kalau kita masuk jari tak batal. Dia yang batal ni kalau masuk sesuatu dalam yang lubang dalam hidung tu. Yang kalau kita masuk air, kita tarik air tu, nanti air tu masuk kat lubang tu, masuk kat otak kan. Tu yang laluan tu. Kalau sesuatu ubat ke, air ke, ikutlah apa, ataupun dia pergi buat swab test ke. Jadi swab test tu sebenarnya kalau berdasarkan mazhab Syafi'i batal. Cuma fatwa kat Malaysia ni tak batal, dia pakai mazhab lain. Kalau pakai kaedah mazhab Syafi'i, swab test tu dia akan masuk sampai dalam lubang tu. Kan panjang dia masuk tu. Dululah, zaman dulu-dulu kita, macam lama sangat kita PKP kan. Tak nak ingat dah. Maka kalau berdasarkan mazhab Imam Syafi'i batal swab test. Cuma fatwa yang dikeluarkan di kata-kata lah kat negeri-negeri di Malaysia ni tak batal, itu berdasarkan mazhab lain, bukan mazhab Imam Syafi'i. Kerana dia memang masuk ke dalam rongga dalam hidung. Okey? Jadi begitulah juga kalau orang ni dia resedung soalan tadi. Kalau dia ada apa ni? Dia ada penyakit gelema ke, lendiran ke yang sentiasa ada. Sama juga hukum dia. Dia kena pastikan selagi dia boleh lah. Yang dia tak boleh tu, kalau ada tersedut-sedut tu, termasuk-masuk tak batal. Tapi kalau dia masih lagi boleh keluarkan, tidak masukkan, tidak sedut, tidak tarik, maka begitulah yang dia perlu lakukan. Sebab kalau resedung ni dia akan mengakibatkan, ataupun dia ada kaitan dengan rongga kat hidung ni, dengan rongga kat tekak kan. Jadi kat tekak tu ada, maka kalau benda itu sukar untuk dia elakkan, maka tak batal. Tapi kalau masih lagi boleh dielakkan, itu batal. Itu hukumnya batal. Kalau dalam kitab dia sebut, kalau sesuatu itu dia ada kemampuan untuk buang,
Dia ada kemampuan. Sebab ada orang yang dia mungkin sakit, dia punya kekuatan nak ludah pun tak boleh. Macam orang apa, stroke kan. Orang stroke, dia tak ada kekuatan majun tu, tak ada. Dia tak boleh nak. Jadi kalau benda ada, dia tak boleh, dia tertelan je. Maka untuk mereka seperti itu, maka hukumnya tidak batal.